Assalamualaikum. Okey, kita dah live. Okey, saya kasih masa, maaf saya lambat 5 minit. Tapi saya nak memberi masa sedikit untuk kawan-kawan kita masuk. Sebelum tu saya nak cuba share dan kalau boleh tolong share ya. Okey. Sebentar. Kita kasih peluang lagi pada kawan-kawan kita untuk masuk. Apa khabar semua? Dah okey. Okey. Boleh saya tahu siapa ada di talian? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada yang ada bersama-sama saya, boleh tak tunjulkan diri anda di ruangan komen? Saya nak tahu siapa bersama saya pada hari ini. Terima kasih. Okey. Alright. Hai Kak Ida, thank you very much. Kak Ida tolong share. Kita just nak berjumpa, terutama bagi orang di Lembah Kelang dan di beberapa negeri yang terlibat seperti Sabah dan Kedah, ya. Kita just nak berkongsi emosi, bagaimana masing-masing menangani emosi, bagaimana masing-masing menangani keadaan di mana kita sekali lagi dikenakan perintah menghalang pergerakan kita, ya, iaitu PKPB. Okey. Hai Puan Nur Rapida, khabar? Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Sharifah Fadlia. Saya merupakan seorang ejen kepada syarikat Volten International. Tetapi hari ini saya cuma nak bersembang, berbual. Kalau boleh saya nak memotivasikan diri saya dengan cara berkongsi apa yang kita boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Baiklah, dah solat belum? Dah makan belum? Ya, kalau mana yang belum solat tu, lepas ni cepat-cepat solat Zuhur, ya. Dan yang belum makan tu, sila makan. Jangan lewatkan makan, kerana jika lewatkan makan, tak jaga makanan, tak jaga waktu makan, tak ada disiplin, mengundang penyakit. Okey. Baiklah, tadi saya sebelum sesi ini, saya ada mendengar satu perkongsian daripada mentor saya, iaitu Mentor Amri, iaitu Chief Development Officer di Volten International. Kepada mana-mana yang nak tahu, nak kenal Mentor Amri itu siapa, boleh pergi ke FB beliau, iaitu Mentor Amri, ya. Hai, Isandra Lisa. I like your name. Suka nama Isandra Lisa. Panggil apa, ya? Bagi tahu komen kat situ panggil apa. Okey. Hari ini Mentor Amri berkongsi, mengajar kami sebenarnya, ya, ejen-ejen ni macam mana kita nak bekerja, berusaha mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Bagi siapa yang nak tahu cara dia, silalah ke page saya, iaitu Business 3-in-1 Volten Bangi. BISNES, Business 3-in-1 Volten Bangi. Okey, kita akan berkongsi bagaimana untuk mencapai kejayaan. Ya, tak kisahlah bisnes apa yang tuan-tuan dan puan-puan ceburi, termasuk belajar dan sebagainya, ya. Bekerja ke? So, apa cara dia? SYS. SYS tu apa? Pergi ke page saya, dengar pencerahan dan perkongsian dari Mentor Amri, tuan-tuan puan-puan akan dapat jawabnya. Baiklah, hari ini saya secara spesifik, secara khusus nak bercerita, nak bercakap soal mereka yang berada di beberapa negeri yang dikenakan PKPB. Bagi mereka yang tak ada PKPB pun kena berhati-hati, ya. Kenapa adanya PKPB? Ya, bagi membendung, bagi mengelakkan penularan COVID-19, ya, yang masih sedang ligat lah kita katakan, ya. Alright. Okay. Now, saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni macam mana perasaan? Adakah marah-marah? Adakah rasa sedih, tak boleh bergerak? Ada yang rasa gembira dan sebagainya, ya. Saya secara peribadi semalam di Selangor ni bermulanya PKPB, pada hari pertama aja saya rasa berat badan saya dah naik. Tak lain tak bukan sebab masak lah, ya. Bukan hari-hari lain tak masak.
hari-hari lain tu masak, tetapi tiba je PKPB ni tak tahu kenapa semua orang akan fokus masak lebih. Hi Sarah, how are you? Hi Ima. Hi, you're still awake? Okay. Okay. Waktu-waktu larangan ni sebenarnya bagi saya larangan tu is di luar. Di dalam, maksudnya di dalam diri kita, kita kena faham setiap yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Bagi saya tak mau dibendung, dikontrol, dikawal oleh situasi. Now today specifically I would like to share with you apa yang guru saya, saya ada seorang guru, saya ada seorang mentor yang mengajar saya, iaitu Sharifah. Dia kata there are two things, controllable factors dengan uncontrollable factors. Controllable factors maksudnya perkara-perkara yang boleh kita kawal, dan lawannya ialah perkara-perkara yang tidak boleh kita kawal. Apakah di perkara-perkara yang boleh kita kawal? Contoh diri kita, apa yang kita rasa, apa yang kita nak buat hari ini, apa dalam fikiran kita adalah perkara-perkara yang boleh kita kawal. Seperti hari ini saya nak masak apa, hari ini saya nak buat live dekat sini, saya kena pastikan sebab live saya adalah pukul tengah hari, jadi waktu-waktu panas, saya kena pastikan suhu dalam rumah saya ini adalah suhu yang sesuai untuk saya sampaikan live. Tetapi suhu di luar saya tak boleh kontrol. Suhu di luar ialah uncontrollable factor. Manakala suhu dalam rumah sesuatu yang kita boleh kawal. Kalau panas kita on fan. Kalau yang mana ada aircon, on aircon. Yang tak ada aircon tak ada masalah. Kalau tak ada aircon kita buat apa? Kita make sure kita berada di bawah kipas, memakai pakaian sesuai untuk kita bercakap. Itu adalah perkara-perkara yang boleh kita kawal. Perkara-perkara yang tak boleh kita kawal, kita memang tak boleh kawal. Contoh, COVID ni. Kita tak boleh kawal dari segi datangnya penyakit itu. Itu memang kita tahu Allah yang dah turunkan. Tetapi kita boleh kawal tak tindakan kita? Iaitu kalau tak ada perkara penting jangan keluar rumah. Sekiranya perlu keluar rumah, boleh amalkan penjarakan sosial, amalkan memakai pelitup muka, amalkan jangan bersentuhan tanpa sebab. Sebenarnya ada sebab pun untuk kita bersentuhan antara satu sama lain. Kalau kita di kedai pun ada cara-cara, ada SOP. So itu adalah perkara-perkara yang boleh kita kawal. Ini yang saya nak tekankan. Kawal perkara-perkara yang boleh kita kawal dan jangan pening, jangan risau benda-benda yang tak boleh kita kawal. Contoh hari hujan, nak kawal macam mana? Hari panas, tak boleh kawal. But reaction kita boleh. Kalau dah tahu hari hujan, jangan keluar. Kalau nak kena keluar juga, pastikan orang pepatah Melayu mengatakan sediakan payung sebelum hujan. So bila nak keluar waktu hujan, pastikan ada payung, ada raincoat, kereta kita dalam keadaan baik dan sebagainya. So itu cara-cara kita nak meet up dengan perkara-perkara yang tak boleh dikawal. Hujan tak boleh kawal. Kita bukan ada remote control boleh tekan off on hujan. Tetapi kena ingat, sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin ada kuasa doa. Doa adalah senjata orang mukmin yang paling ampuh, yang paling kuat. Boleh berubah takdir dengan doa. So kena fahamlah isu-isu ni. Now, apa yang saya sangat menarik tadi, apa yang dikongsikan oleh mentor Amri dari Voltan International, beliau mengatakan kita boleh usaha, kita boleh jumpa orang, boleh buat marketing, boleh buat promosi dan sebagainya. Namun berjaya atau tidak, namun dapat ke tidak orang itu bersama dengan kita, itu baru Allah yang tentukan. Tetapi kita perlu usaha, kita perlu mengambil tindakan, perlu terus buat dan terus buat dan terus buat. Cara dia macam mana? Disiplin dan sebagainya. Itu nanti kena lain sesi lah. But hari ni apa yang saya nak sampaikan ialah apa yang kita boleh kawal, apa yang kita tak boleh kawal. Hai Lan, hai Nick, hai. Okey, bagi yang bekerja, kalau tak boleh tonton, jangan tonton. Jaga amanah waktu kerja. Yang boleh tonton, sila tonton. Sila, bukan tonton, maksudnya kita just share lah. Saya bukan nak mencapai ceramah, just nak berkongsi apa yang saya rasa. Sebab saya sendiri kadang orang mula-mula tu ada juga dalam kepala, hasutan-hasutan yang mengatakan, oh dah mula PKPB, jadi business slow. You know, that cross my mind. Hai Julie. Hello Tuan Ahmad Fairuzi. Okay, alright. Ada tak di kalangan tuan-tuan dan perempuan bila bermula je PKPB ni, dah mula, alamak, mood tiba-tiba dah turun merudum. Apa kita buat semua dah jadi macam, alamak, all the alamaks, all the adois, all the, susahlah. That's the first word yang keluar dari mulut kita. Saya yakin bukan saya seorang, ramai yang macam tu. Itu okeylah kepada mereka yang dalam negeri yang PKPB. Saya yakin juga mereka yang di luar negeri yang bukan PKPB ni pun dah mula terasa demam-demamnya. Alamak, susahlah, alamak, susahlah.
Now, let me ask you this question. Sekiranya tiada PKPB, sekiranya tiada COVID, sekiranya dalam keadaan yang terbaik, suasana ekonomi yang terbaik, suasana semua yang terbaik, adakah tuan-tuan dan puan-puan berada di tingkat yang ke atas macam ni? Kalau ya, okey. Tapi apa yang saya risaukan, tak ada COVID ke, ekonomi tak meleset pun, kita masih di tahap ini. So, itu yang saya kata, jangan salahkan faktor-faktor luaran. Jangan gunakan faktor-faktor yang tak dikawal sebagai alasan untuk tidak berjaya. Tak berjaya atau berjaya, pertama, dalam. Itu yang Mentor Amri kongsikan tadi, faktor dalaman. You yang create the environment. Kalau orang kata, tapi aku tak happy hari ni. Tak happy, you boleh happykan diri you lah. You susah, you terbalik kan? Ya? Kalau susah, kalau you kata you susah, you dan memang dalam keadaan susah ya. Contoh susah macam mana? Contoh kebetulan lah hari ni kita demam lah Alright. Hello semua. Alright. Hi Nani. Okay. Kalau kita susah, kasih saya contoh susah boleh tak? Okey lah, demam tadi saya kata, alamak badan nak demam, badan nak sesama. Betul? True. Demam adalah simptom ya. Demam bukan root cause. Demam adalah petunjuk-petunjuk sesuatu lain dalam badan kita. So apa yang saya buat? Saya pernah buat ini dan it work. Saya pernah rasa badan sangat tak sedap. Badan sangat sakit sehingga merisaukan saya, mengganggu mental saya sampai saya takut itu ini. Sampai one day, terutama waktu kita solat, saya sujud, saya beritahu kepada badan saya. I talk to myself. I talk to Sharifah Fadliyah. I said to myself, look, sakit. Look, jantung. Look, paru-paru. Look, hati. Look, tangan, kulit, semua organ. Kita ni semua makhluk Allah. You know, kita makhluk Allah. Let's go back to macam mana fitrah kita diciptakan. Let's be healthy. Let's forget everything. Let's tunduk. Let's sujud to Allah. Let's go back to the way when we were created. Maksudnya, masa mula kita diciptakan, kita dalam keadaan yang tip-top. So, let's go back there. Tuan-tuan percaya tak? Dalam masa sehari, 2-3 hari, keadaan saya sihat. Tak ada ubat saya sihat. Why? Sini. Bila kita rasa kita sakit, kita rasa kita susah, kita akan sakit dan kita akan susah. Sakit tu, physical tu, it's something that yang boleh diubah. Boleh diubah. Right? So first is your mindset. If you don't believe in being healthy, if you don't believe you can be successful, you will be forever unsuccessful. Kalau tuan-tuan perempuan kata susah, susahlah ia. Apa yang perempuan fikir tu, dia menarik tau, dia magnet. I feel that today I am happy, I am grateful. Ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi. Dan you akan rasa kaya, you akan rasa senang. Tak payah pergi jauh lah. Perut sakit, rasa nak buang air besar. Itu saya ambil contoh paling senang. Maaflah saya sentuh ya. You dapat buang air besar, kita bersyukur tak? Ya Allah, syukur ya Allah, aku dapat buang air besar. Kita tak cakap. Tapi kita rasa, lega. Especially bagi yang sakit perut. Dah lah sakit perut. Lepas tu jalan tengah jam dalam kereta. Macam mana perasaan? Pernah tak? Tiba-tiba dapat berhenti, dapat masuk ke R&R, dapat buang air besar. Nikmat tak? So itulah nikmat. So bersyukur, as simple as that. When you bersyukur on every single thing that happen in your life, then you akan rasa macam, best, enjoy. Balik pada demam tadi. Bila kata demam, bila kita kata kita demam, tapi kita fight. Nak demam ke? Demam, boleh tak kau go away? Virus, can you please go away? I don't need you. Virus, bakteria, kau makhluk, aku makhluk. Jangan ganggu aku tak ganggu kau. Kau keluar, kau pergi balik ke tempat asal kau. Boleh tak we do that to the COVID? COVID-19 ni makhluk yang Allah turunkan. So bagi saya, let's together, ada affirmation ini. COVID, we don't need you. You go. Go away. Kau makhluk, aku makhluk, go away. Itu dari segi dalam kepala kan. Dan ada masa yang sama bila kita dah tanam dalam kepala, kita punya action akan ikut. So kita akan mula jaga kesihatan. Kita akan mula lawan sakit-sakit. Kita akan mula jaga kita punya SOP dan sebagainya. But you have to have this kind of thoughts in your mind. Kena. Ya. Itu sikit lah nak cakap pasal COVID tu. Tapi I don't to focus on COVID so much. COVID is not the problem. We are the problem. I am the problem of my own
unsuccessfulness. Saya adalah punca kegagalan saya. Saya adalah punca saya sakit. Saya adalah punca segala-galanya. Bukan alam sekeliling. Alam sekeliling tak kacau saya. Saya yang kacau alam sekeliling. Betul tak? Okay, saya nak tengok sekejap. Okay, Nani. Okay, Sharifah Nasirah. Lan, ya. Alright. Correct me if I'm wrong. If you sakit, you take care of yourself. You don't expect people to take care of you. If you susah, you take care of yourself. Yang jadi masalah, dah tahu sakit, tak jaga kesihatan. Dah tahu susah, tak jaga kesusahan. Dah tahu tak cukup duit, you don't do anything about it. You must do something about it. Susah. Siapa kata semua orang senang? Tadi saya baru dengar ceramah daripada Habib Ali Al-Kaf yang menceritakan balik hadis-hadis, ya, antaranya macam hadis Imam Nawawi dan sebagainya. Lagi tinggi taraf seseorang, iaitu para awliya, para rasul, para nabi, para wali, semua tu lagi tinggi dugaan yang Allah akan turunkan. Lagi tinggi kesusahan yang Allah berikan. So itulah memang Allah dah cakap dalam Quran, dah kata, adakah kamu merasakan diri kamu itu seorang yang mukmin jika kamu tidak diduga. So kita lihat kejayaan orang, seronok, kita tepuk tangan, ye, bagusnya. But do you know the sufferings behind it? Do you know kesusahan yang dialami, yang dikena telan, darah, peluh yang mengalir untuk dicapai di puncak. Kita seronok je tengok orang kat puncak. Yeay. Yang tepuk tangan tu bagus. Yang saya bimbang ni yang mengejek-ngejek, yang kata-kata semua. But you know what? The fact that orang kata you, maknanya you are somebody ke atas dah. The fact that orang mengata you, maknanya you have something which is right. Jangan pedulikan. Kuburkan asing-asing. Lantaklah. Dia nak kata dia yang buat dosa. Kita jangan ikut dia. Kalau mereka kata kita, just ignore. Remember, apa yang kita fikir menarik. Kalau kita fikir negatif, kita fikir orang itu, orang ini, itulah yang kita takkan ke mana-mana. So, hari ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan ubah mana yang boleh ubah. Bukan tuan-tuan puan-puan, saya. Tadi pun macam mood, mulalah cuaca pun macam redup-redup kan, mula malas. Cuaca redup, kita malas. Cuaca panas, kita kata panas. Cuaca sejuk, kita kata sejuk, susah nak gerak. Cuaca hujan, susah nak keluar rumah. So, bila cuaca yang baik untuk kita ni? Nampak sangat kita menggunakan alasan-alasan. Nampak sangat kita sentiasa beralasan. Maaflah, saya macam mungkin panas kot, temperature pun naik sikit. But saya just nak sama-sama diri saya dan tuan-tuan perempuan dekat luar sana, stop making excuses. Whatever situation you are in, ada saja jalan penyelesaiannya. Saya yakin. Sebab itu Allah dah janji. Dalam surah Al-Insyirah, Allah dah kata, setiap kesusahan, Allah dah sediakan 2 penyelesaian. 2, bukan 1. Allah dah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So why are we still berkeluh kesah, blaming there, blaming here, pointing finger there, pointing finger here? Why don't you point your finger at yourself? You know you are in difficulty. Dah tahu susah, dan keluarlah daripada kesusahan tu. Umpamanya, saya tunjuklah macam kotak ni. Nampak ni barang-barang saya kan? Okey. Dah tahu susah, sempit dalam kotak ni, jangan komplain, jangan komen. So, keluarlah pergi cari kotak yang lagi besar. Nampak? So, macam tu juga kita. Susahnya. Because you keep on saying susah. Soalannya is, aku susah. Macam mana cara aku nak keluar dari kesusahan ini? Now, that's the first question that we should be asking kalau kita susah. Kalau kita demam, apa aku nak buat? Bagi saya senang. Kalau saya rasa badan saya tak sedap, saya pastikan saya sentiasa mengamalkan suplemen yang memang saya sendiri promotekan. So, saya hanya akan promote benda yang saya amalkan. So, bila saya tak sihat, apa saya buat? Saya patah balik kepada contoh, Vivi Cafe. Ni, baru minum tadi. Baru minum untuk dapatkan tenaga semula, ya. Pagi-pagi kita dah buat itu, dah buat ini, tenaga. Okeylah, whatever lah you say lah, mood tak ada lah. So you do something about it lah. Macam saya, bila saya rasa saya letih, saya lemah, saya rehat. I will take a nap. Sometimes sampai 2 kali nap pun ada. Normally I will take my nap before Zuhur, I will take my nap. Alright, after that I will regenerate tenaga balik semula lah. Right, recharge balik. So on top of that, apa lagi yang saya boleh buat? Contoh macam saya minum V Cafe untuk saya tambahkan tenaga. Betul.
Saya bukan nak jual produk ni, saya cuma bagi tahu apa yang saya amalkan. Alright? So, stop making excuses, stop pointing finger. It will never help. Kalau rasa susah, tolong orang lain. Lagi rasa susah, tolong orang lain. Moga-moga bila kita tolong orang, bukan moga-moga lah, hai Liza, saya yakin setiap kali tuan-tuan tolong orang, Allah akan angkat kesusahan kita. Ini tips yang saya nak share sangat hari ini, iaitu bila kita ada financial difficulty, bila kita ada rasa sakit, bila kita ada rasa susah, first thing you do is not to complain. First thing you do is to go back to Allah. Oh Allah, ya Allah, aku susah sekarang ya Allah. Kau tolong aku angkat kesusahan ini. Kau tolong aku bukakan pintu-pintu untuk aku keluar dari kesusahan ini. Sesungguhnya kesusahan ini datang daripada Engkau dan aku yakin Engkau beri kesusahan ini untuk kebaikan aku sendiri. Maka bantulah aku ya Allah. Do that. Instead of, share dengan sana, share dengan orang sini, orang tak tolong pun. Tunjukkan kelemahan orang, tunjukkan kelemahan kita dekat orang, mengundang benda-benda yang tak cantik. So first thing, go back to Allah. Always go back to Allah. In good times, in bad times, always look for Him first. To say thank you and to apologize. Minta ampun dan mengucapkan syukur. Lepas itu, fikir, kalau demam ni yang terbaik ialah minum air panas banyak-banyak, minum air suam banyak-banyak, dan minum. Ataupun, pergi berkebun sekejap, pergi keluar sekejap. Siapa kata waktu ni tak boleh keluar? Keluarlah kat rumah. Make sure you get some sun. Dan keluarkan peluh. You do that. Now you minum baik-baik, you makan suplemen you eat your V20 and what not. For all you know, petang badan dah sihat. Dia dah sihat, rutin macam biasa. Itu je. Of course ada two choices. Bila demam, tidur, tak buat apa-apa, atau buat something untuk baikkan demam. Of course lah, kalau dah teruk sangat sakit, memang kena rehat. Rehat is wajib. Macam saya kata tadi, bila saya tak sihat, apa saya buat? Saya rehat, saya tidur. Ya, saya ada off day saya yang saya akan off dari everything. Everything saya takkan ada apa-apa. Saya just nak waktu saya dengan diri saya je. So you must do all these things. You must take all these steps. Remember, controllable factor, uncontrollable factor. Boleh kawal, tak boleh kawal. Sakit boleh kawal? Boleh. Happy boleh kawal? Boleh. Panas tak boleh kawal. Hujan tak boleh kawal. Masalah pollution boleh kawal juga sebenarnya. Tetapi dalam keadaan sekarang kita tak boleh kawal lah. COVID boleh kawal? Boleh. Kawal dengan doa. Kawal dengan kita menjaga semuanya. Alright? But at the same time, it is also quasi-controllable. Iaitu dia separuh boleh kontrol. Banyak benda boleh kawal. Kawal lah. Environment sekeliling tak boleh. Environment diri boleh. Persekitaran kita boleh kawal. Happy, tak happy, marah, tak marah, susah, senang, miskin, kaya, sakit, sihat, boleh kawal. Ya? Alright. Saya rasa itu saja. Dah 25 minutes insya-Allah. Kepada semua yang menonton, thank you very much. Please leave comment. Ya, kalau mana-mana yang tak sihat, saya doakan tuan-tuan perempuan sihat. Mana yang susah, saya doakan Allah angkat kesusahan itu. Mana yang tak ceria, saya doakan ceria. Tapi ingat, semuanya berlaku dengan tindakan kita dan niat kita. Kita minta tolong dengan Allah, kita usaha, kita tawakal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berjumpa lagi. Salam penuh hormat, salam penuh kasih sayang dari saya Syah, seorang ejen Voltan International. Tadang! Jangan lupa minum V Cafe, the best coffee ever. Minum, jangan tak minum ya. Okey, sekian saja, berjumpa lagi di lain-lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.